Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Ramadan Karim. Pada hari ini, destinasi jelajah Payung Rahmah ini nampaknya sampai ke Bukit Jalil, di mana 99 Speedmart pula menawarkan inisiatif jualan Rahmah Raya. Dan sudah barang pasti inisiatif ini akan berikan banyak manfaat kepada penduduk-penduduk sekitar Bukit Jalil, kerana kita sedia maklum keistimewaan 99 Speedmart ini adalah dia berkonsepkan lebih dekat, lebih murah. Oleh itu, cawangan mereka yang setakat ini 2,300 cawangan seluruh negara ini sangat memudahkan rakyat untuk membeli belah. Terutama sememangnya sasaran kita adalah pada golongan yang memerlukan B40. Pasar raya ini saya dapati telah membuktikan komitmen yang begitu tinggi, dan mutu barangan yang ditawarkan adalah sama seperti mana dijual ataupun diperlukan oleh rakyat, dan dia tidak pernah berkompromi tentang kualiti. Itu semacam rule number one, semacam peraturan yang paling ketat, paling wajib, yang KDN akan pastikan semasa kita melakukan libat urus dengan semua pemain-pemain industri, khususnya market. Dan pada hari ini kita dapat melihat barang-barang keperluan asas, dan termasuk barang-barang keperluan seperti di bulan Ramadan dan hari raya seperti beverages, minuman ringan, dan juga kuih raya. Dan demikian juga barang-barang keperluan harian. Memang kalau kita bandingkan harga, Speedmart menawarkan harga yang sememangnya rahmah, dan saya harap rakyat akan dapat manfaat daripada jualan Rahmah Raya ini. Dan saya yakin dan percaya libat urus ini akan kita cuba lakukan sekerap mungkin, supaya harapan KPDN sepanjang tahun jualan Rahmah ini akan dapat diadakan. Walaupun satu company ataupun satu hypermarket itu tidak mungkin dapat melakukan sepanjang tahun, tetapi kalau kita adakan libat urus dengan semua pemain industri, mereka boleh bergila-gila untuk mereka menawarkan jualan Rahmah ini. Package Rahmah sudah barang pasti rakyatlah yang akan mendapat keuntungan. Okey, kalau ada soalan. Kita dah hampir semua hypermarket ini telah kita adakan sesi libat urus. Sebab itu kalau diperhatikan sepanjang 2 bulan ini, saya hampir setiap hari terpaksa bergerak dari satu negeri ke satu negeri, satu tempat ke satu tempat untuk merasmikan atau melancarkan jualan Rahmah ini. Jadi untuk seterusnya pada masa akan datang, kita akan cuba mencari satu mekanisme yang lebih sustainable. InsyaAllah, saya dah sebut tadi, sekiranya 3 faktor itu kita jaga betul-betul. Yang pertamanya tentang kualiti, yang kita tidak berkompromi. Yang keduanya, tidak ada paksaan, tidak ada pemaksaan daripada kerajaan, khususnya kementerian. Dan semuanya kita libat urus, dan semuanya kita bersetuju dengan semua terma-terma itu, maka ianya boleh kita lakukan secara berterusan. Yang ketiga, saya rasa faktor di mana rakyat akan dapat akses kepada barangan ini dengan harga yang berpatutan. Yang saya terangkan tadi, ada barangan yang mungkin buat masa ini tidak dapat kita kawal kenaikannya, tapi ditampung oleh barang-barangan keperluan harian lain melalui jualan Rahmah ini yang jauh lebih murah.
sekiranya tidak ada jualan ramah. Jadi ketiga-tiga konsep itu kalau kita dapat semua pihak dapat manfaatnya, saya rasa lebih banyak lagi program seperti ini yang akan dapat kita teruskan. Datuk Seri, tadi dalam speech Datuk Seri dicakap yang inisiatif Kedai Ramah itu bergerak kepada ke arah kejayaan, tapi Datuk Seri kata tak mengatakan ia telah berjaya sebenarnya. Jadi apa penanda arah dengan inisiatif Kedai Ramah itu berjaya? Masa terlalu singkat. Yang keduanya, saya tidak mengamalkan sikap complacent. Satu dua program saya dah rasa puas hati. Itu bukan KPI kami lah di KPDN. Apa yang kami dah capai pada hari ini adalah sambutan daripada semua hypermarket khususnya ya, dalam bidang industri perwujudan ini telah menampakkan kejayaan. Kalau nak diukur lagi segi kejayaan, mungkin dalam jangka pendek, saya pernah bincang tadi dengan pihak Speedmart, kenapa tidak sama-sama fikir tentang satu hypermarket untuk B40 untuk mampu milik, atau dalam istilahnya disebut hypermarket sosial yang akan kita cuba bincangkan bersama. Perkara ini masih saya dah sebut 2-3 kali, masih lagi di peringkat konsep dan perbincangan, dan telah wujud di Amerika, di United Kingdom dan beberapa negara Eropah. Memang dia hypermarket ini membantu golongan B40, dan ini boleh kita terjemahkan dalam negara kita, tetapi masih perlu masa lagi untuk kita bincang. Dan 5 atau 6 yang besar-besar lah, boleh saya sebut lah. 99 Speedmart, Ion Big, Lotus, Maidin, Ecolsafe, NSK, semuanya, KK Mart, semuanya telah mengadakan jualan ramah masing-masing. Saya pasti kita tak mulai kualiti kan. Cakapnya ada tak pihak KPDN ada terima mengenai aduan rakyat berkaitan dengan kualiti yang ditawarkan oleh ramah tu tak terjumpa dengan So far tak ada. So far kita tidak terima apa-apa komplain tentang kualiti. Datuk Seri, dekat ni menu ramah dah ada nama tuan, dan juga akan datang akan ada aplikasi. So untuk inisiatif ramah yang lain, mereka akan dimuatkan dalam nama web tersebut sekali ataupun bagaimana? Sekali. Web kita menurama.kpdn.gov.my, itu boleh diakses. Okey, menerusi aplikasi My Sales Tracker, kita sedang masukkan data-data inisiatif ramah yang lain. My Sales Tracker. Inisiatif market nilai-nilai offer jualan ramah ni, apa reaksi diorang? Diorang baik atau saya nak bincang? Bila kita adakan libat urus, you can see the body language. Mereka ni pemain besar. Kita kerajaan, kita tak interfere, tak boleh paksa. Tapi saya lihat bila kita libat urus ni, mereka pun gembira. Mereka ni businessman. So mesti di sana ada konsep win-win. Hanya kita mendapat kita berjaya dari segi menawarkan harga ramah itu kepada golongan yang kita sasarkan, dan mereka pun mendapat keuntungan in volume. Jadi itu pastinya mereka juga dapat nama, reputasi, kemudian publicity ni kalau advertisement very expensive. So dengan publicity yang kita tawarkan begini, very cheap. Saya sebut ni tak bayar pun. PR is free ya. PR is free, advertisement is expensive. So semua dapat. Dan satu konsep yang saya dah sebut, mereka sekarang dapat apa? Bukan loss leader, tapi crowd pula. Jadi you tengok nanti itu barang-barangan minuman, beverages ya, untuk buka puasa. Saya tanya tadi, cukup stok atau tidak ya? Memang ada yang hampir 80 sen, RM1 beza. So itu rakyat sangat gembira kalau dapat beli dengan harga yang begitu ramah. So pastikan stok cukup. Kalau saya tanya tentang skim harga masing-masing perayaan, bila yang diumumkan? Rasa seminggu lagi. Biasanya kita umum 2 minggu.
3 minggu atau 2 minggu sebelum kita dah bersedia. Pegawai sedang finalize items yang akan kita senaraikan. Cuma saya nak beritahu, memang KPDN dan bersama MAFS hari-hari kita memantau harga barang. Dan selepas pada ini mungkin saya akan turun padang, official atau tidak official, untuk kita melihat perkembangan di atas meja, di market, di tempat-tempat umum khususnya, supaya isu rakyat membeli dengan harga yang mahal ini dapat kita atasi dengan adanya pemantauan, melihat kepada faktor bekalan, dan juga pasukan KPDN melihat sendiri tempat-tempat, sebagai contoh sayur di Cameron Highland, dan juga MAFS akan memastikan bekalan ikan, daging dan sebagainya cukup untuk bekalan raya ini. Kalau cukup, maknanya harga mudah untuk kita kawal. Dari pasal market sosial tu, ada projek nak apa akan Buatlah pilot project. Ya, kalau ada pilot project satu di berdekatan Kuala Lumpur ataupun di tengah bandaraya ini pun satu model yang boleh nanti menjadi contoh, barulah kita boleh adakan di seluruh negara. Saya idea ni sebenarnya terus terang saya sebut adalah idea daripada 99 Speedmart. Dia ada 2,300 cawangan. Dia boleh buat dengan harga yang begitu kompetitif. Dan rakyat telah memberikan pandangan mereka bahawa harga ini memang kompetitif. So why not? Why not kita dapat wujudkan satu konsep lagi, harga market memang benar-benar untuk B40, dan ini akan kita cuba usahakan. Give us time lah untuk kita bincang. Datuk Sri, tadi Datuk Sri dengan tekan bahawa kebanyakan harga barang masih di bawah, tapi Datuk Sri juga katakan bahawa ada beberapa barang yang tidak dapat dikawalkan ataupun susah dikawalkan. So, apakah contohnya, apakah barangan-barangan Okey, dalam konteks Ramadan dan Raya Puasa, sayur kalau di antara bekalan yang concern menjelang nanti seminggu adalah kobis, kacang panjang, tomato dan juga cili. Ini adalah barang-barang yang terkesan kerana budaya Melayu pagi raya itu sayur lodeh itu emas untuk mereka masak. Jadi ini yang kita perhatikan. Sebab contohnya kalau berlakunya banjir di Johor, sebab itu kita cepat bertindak. Datuk KSU telah mengarahkan pasukan untuk melihat satu lagi kawasan pengeluaran sayur, Cameron Highland. Jadi fakta yang kita dapat, pengeluaran yang diunjurkan di Cameron Highland sepanjang bulan ini dapat menampung kebun sayur yang musnah di Johor. Sebagai contoh, menjawab soalan tadi, apa barang yang tak boleh kita kawal, semasa terkujur di Pantai Timur khususnya di bulan 11, 12 dan 1 itu, kita tak boleh kawal lagi ikan kerana musim terkujur, di lack of stock. Jadi harga cili merah dan hijau yang naik sampai hampir RM30 tak boleh kita kawal sebab hujan lebat. Tapi setelah hujan reda, monsun berakhir, sebulan kemudian harga barang itu turun sampai ada dah RM12, RM13 sekarang. Jadi dah turun begitu banyak. Jadi faktor cuaca dan faktor bekalan itu menentukan pemantauan harga yang kita nak buat. Tapi setakat ini kita bersungguh-sungguh menjaga dengan teliti, dan dua kementerian ini sentiasa bekerjasama, KPDN dan MAFS. Yesterday you said that you would send officers to check on the Ramadan Bazaar during activities. Have you started sending them? Yep, today we start with ops pantau to ensure that all the Ramadan stalls will comply with our terms in peraturan lah. So, but our approach is very much not to enforce, not to try to go harsh with all these Ramadan bazaars yang akan diadakan bermula pada hari ini. nasihat traders yang akan
dia akan maybe naik sikit prices ke? Kita pantau. Kita tengok reasonable lah. Sebab kalau mereka menaikkan sikit ni kita boleh faham. Tapi kita ada harga kawalan yang kita tetapkan. So balik pada soalan tadi itu, buat kuasa dalam masa seminggu ini akan pastikan mereka berniaga. KBN memastikan meletakkan tanda harga yang jelas. Saya nasihatkan ikut peraturan itu, elakkan daripada berlakunya buka-puasaan. Walaupun buka puasa atau melaksanakan paus makan, jangan sampai kita berniaga. Saya faham rakyat susah, mereka golongan yang B40 yang mencari peluang duit raya semasa bazar ini. Jadi ikut peraturan. Dan pegawai pun saya nasihatkan ambil pendekatan yang mild, yang lembut, beri nasihat supaya mereka patuhi peraturan. Dan peniaga pula, janganlah pula dengan kelembutan itu mereka mengambil kesempatan. Jadi ikut peraturan, kita bantu-membantu, semua boleh cari rezeki dan berhari raya dengan hari rezeki yang kita cari bersama, insyaAllah. Right? Yesterday you also said stern action will be taken against those found doing wrongdoing. So what are some of the stern actions? Maybe some fines or Itu fine lah. Serious case, repeatedly they abuse all the terms and conditions, will be fine. Got no choice. But repeatedly lah, kalau mereka berlaku banyak kali lah. So all our officers will exercise their discretion case by case. Okay.